Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, seperti yang saya janjikan pada hari Rabu yang lepas, hari ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu bab yang ke-9 berkenaan dengan laju dan kecepatan. So, hari ini kita akan pergi dua perkara dalam tajuk yang ke-9 ini. Kita akan pergi terlebih dahulu kepada tajuk laju lah, laju itu sendiri. So, akan ada dua perkara yang kita akan cover dalam sesi hari ini. Yang pertama sekali adalah tentang maksud laju itu sendiri. Kita akan belajar tentang apakah sebenarnya maksud laju. Bagaimana kita nak tengok definisi laju itu, dan laju ni kaitan dia dengan jarak. Okay, dia ada kaitan dengan jarak dan juga dia ada kaitan dengan masa. Okay, jadi kita akan tengok apa perkaitan dia. Okay. Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak bezakan sama ada laju itu seragam ataupun tidak seragam. Kedua benda ni yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, baik, tanpa buang masa lagi, izinkan saya terus kepada topik pembelajaran kita yang pertama, iaitu berkenaan dengan laju. Okey, so laju. L-A-J-U, laju. Biasa dengar perkataan ni kan. Apa benda yang awak akan teringat-ingat kalau sebut je perkataan laju? Adakah awak akan teringat kepada Flash? Kenal tak Flash? Superhero yang bergerak laju. Ataupun kenal tak dengan Usain Bolt? Usain Bolt. Kenal Usain Bolt? Pemenang pingat emas Olimpik 100 meter. Ataupun mungkin kenal apa nama, Azizul Hasni Awang, walaupun dia tidaklah memenangi pingat emas, tapi pernah memenangi pingat emas di peringkat SMC Azizul Hasni Awang. Ini antara nama-nama yang mungkin awak akan terfikir bila sebut perkataan laju. Ataupun awak teringat motor bergerak laju, F1 ke, Formula 1 ke. Mungkin teringat kepada Formula 1 ataupun mungkin teringat kepada kapal terbang yang paling laju, namanya Concorde. Pernah dengar tak perkataan ni, Concorde? Kapal terbang paling laju. So, ini antara perkara-perkara yang kita sebut perkataan laju ni, kita mungkin teringat kepada perkara-perkara ini. Okey, sebenarnya laju ni apa? Macam mana kita boleh definisi, oh benda ni memang laju lah. Awak ni memang laju, saya ni perlahan. Macam mana kita nak definisi laju tu? So sekarang ni apa itu laju? Okey, sebelum nak tahu apa itu laju, saya nak awak cuba bayangkan macam ni. Okey, katakanlah kita ada seorang lah. Okey, seorang budak. Okey, namanya Ali. Okey, Ali ni bergerak daripada satu point A. Ini point A. Ali bergerak straight ke point B. Okay, Ali bergerak ke point B. So, dia akan mengambil satu masa untuk bergerak daripada point A ke point B. Okay, pergerakan antara point A dan point B itu kita sebut dia sebagai jarak. Kita boleh ukur A ke B itu dengan nama jarak. Dalam bahasa Inggeris kita sebut dia distance. Okay, so masa yang diambil oleh Ali untuk bergerak daripada point A kepada point B, okay, yang tu kita sebut dia dengan masa lah, lah. Okay, boleh jadi jam, boleh jadi saat, boleh jadi minit, boleh jadi hari, boleh jadi minggu, boleh jadi tahun. Okay, so ukuran yang pertama tadi daripada point A kepada point B,
kita panggil dia jarak. Okey. Kemudian untuk bergerak daripada point A kepada point B, kita panggil dia masa juga. Okey, kenapa ada jarak dan masa? Okey, ialah pergerakan memerlukan masa untuk kita bergerak daripada A untuk sampai kepada B memerlukan masa. Okey. Katakanlah ada seorang lagi hamba Allah. Jadi ahli seorang. Katakanlah ada 2 orang. Satu lagi nama Kasim. Okey, nama Kasim. Sekarang ni Ali dengan Kasim dua-dua bergerak daripada point A ke point B. Okey, dua-dua bergerak daripada point A kepada point B, tetapi masa yang diambil oleh Ali berbeza dengan Kasim. Okey, katakanlah Ali. Okey, Ali ambil masa selama 2 minit. Sampai daripada point A kepada point B, dia ambil masa 2 minit. Kemudian, Kasim, okay, Kasim pula ambil masa 5 minit. Okay. Secara logik akal awak, siapa yang lebih laju bergerak? Ali atau Kasim? Siapa yang paling laju bergerak? Sudah tentu kita akan sebut Ali paling laju bergerak. Kenapa kita sebut Ali paling laju bergerak? Sebab Ali ambil masa yang singkat untuk bergerak daripada point A kepada point B. Sebab itu kita sebut Ali yang paling laju. Ali yang paling laju. Okay. So, dekat sini kita boleh faham tentang laju sebenarnya. Iaitu laju ni adalah masa yang terpendek melalui satu jarak. Okey, tapi itu ayat saya tak berapa elok sangat untuk kita letak definisi. Ayat ni macam tak berapa nak faham. Okey, saya bagi ayat buku. Saya bagi ayat buku. Ayat buku paling simple bang. Serius cakap. Okay. Ayat buku kata laju, okay, laju adalah perubahan jarak ataupun kadar perubahan jarak lah. Dia boleh disebut dengan jarak, okay, bahagi masa. Simple je. Laju adalah jarak bahagi masa. So, untuk tahu laju ni, kita boleh ukur dalam beberapa unit. Okay, dia bergantung kepada jarak yang dilalui. Okay. Katakanlah kalau kita nak bincang jarak. Jarak ni, yang paling mudah kita sebut jarak ni mungkin dalam meter. Okay, dalam meter. Ataupun biasa dia tulis M je lah meter ni. Okay, ataupun kita boleh kira dalam km, kilometer. Ataupun kita boleh kira sentimeter. Ataupun milimeter. Okay, ini kita panggil jarak. Okey, baik. Kemudian masa pula. Masa. Masa ini diukur dalam unit apa? Dia boleh jadi jam. Ataupun boleh jadi minit. Okey, boleh jadi minit. Ataupun boleh jadi saat. Atau mungkin boleh jadi hari. Apatah lagi minggu. Okey, tahun. So, semua ini adalah ukuran masa. Jadi, macam mana kita nak bagi unit kepada laju? Bergantung kepada nilai jarak yang digunakan lah. Kalau dalam soalan dia bagi meter, maka kita gunakan meter. Okey, kalau dalam masa itu digunakan minit, maka kita gunakan minit sebagai ukuran pada masa. Okey, jadi biasa tak dengar kereta itu bergerak dengan kelajuan 100 km sejam. Okey, kereta bergerak dengan kelajuan 100 km per jam. Okey,
Ataupun dia boleh tulis macam ni. 100 km per jam. J kuasa negatif 1. Dua-dua ni boleh tulis untuk mewakili 100 km per jam. Okay. Tengok sini. Saya nak awak refer kepada gambar ni. Okay. Cuba tengok sini. km yang diguna. km ini merujuk kepada jarak. Okay. Jarak dalam unit kilometer. Manakala dekat bahagian belakang ni tidak ada J. J ini adalah unit jam. Iaitu wakil kepada masa. Dan kalau perasan dekat sini kita ada simbol bahagi. So memang tepat seperti mana definisi bagi laju adalah jarak bahagi masa. Okey, laju adalah jarak bahagi masa. Okey. Contohlah. Okey, contohlah. Saya nak bagi contoh. Katakanlah tadi kita ada nama Ali kan. Sekarang kita nak guna apa lah? Kita guna kereta lah, kereta. Kereta Beetle. Kereta Beetle. Okey, katakanlah kereta ni tak apa lawa. Tapi adalah bentuk kereta sikit. Okey, kereta ni bergerak ke hadapan. Okey, jarak yang ditempuhi oleh kereta tersebut adalah 50 kilometer. Okey, 50 kilometer. Dan masa yang diambil oleh kereta tersebut untuk bergerak ke satu tempat. Oh, saya tak tahu nama tempat apa. Katakanlah dia nak pergi ke Tesco. Nak pergi ke Tesco bang. Tesco kat mana ada sini? Bahau kan? Nak pergi ke Tesco. Okey, nak bergerak ke Tesco. Ambil jarak 50 kilometer. Dan masa yang diambil untuk sampai kepada Tesco tu, dia ambil masa selama mungkinlah 30 minit. Okey, 30 minit. Jadi soalan saya, berapakah laju kereta tersebut? Berapa laju kereta tersebut? Okey, tengok balik soalan. Okey, kereta ni bergerak ke Tesco, jauhnya adalah 50 km. Dan masa yang diambil adalah 30 minit. Sekarang ni nak tanya, berapa laju kereta tu? Berapa laju kereta tu? So, macam mana kita nak tahu laju macam mana? Okay, kita faham tadi saya dah sebut banyak kali ni. Laju adalah jarak bahagi masa. So, apa yang kita kena buat? Tak susah. Kita buat je, tulis macam ni. Laju adalah jarak bahagi masa. So kita tulis lah. Jarak dia adalah 50. Okey. Bahagi dengan masa 30. Atas dalam unit kilometer, bawah dalam unit minit. Okey. So kita bagi ni 5 bahagi 3 berapa dapat? Kereta mana pula kereta saya nak pergi. Tak apalah, tulis kat sini lah. Senang tulis kat sini. Nak keluarkan kereta. 5 bahagi 3. Dia 1.67. Okey. Jawapannya adalah 1.67. Okey. Ini jawapan dalam nombor. Kita nak kena sertakan unit bagi laju tersebut. So, tengok pada bahagian ni. Okey, tengok pada bahagian yang ni. Okey, bahagian ni. Unit ni. Kalau sini unit dia adalah kilometer, so unit dia kena letak kilometer. Lepas tu kita akan perkan dengan masa yang di bawah ni. So per minit. Okay. So ini jawapan dia.
Ataupun kalau kita tak nak tulis macam ni, kita juga boleh tulis km, tulis minit tapi kuasakan dengan negatif negatif 1. Okey. So, mungkin ada yang tanya, pernah tengok kereta ataupun motor tak? Kalau kereta dengan motor, biasa dia akan tulis macam ni. KMPH. Ada yang pelik sikit sebab tengok KMPH ni, terutama saya. Kenapa saya pelik? Itu nama matrik saya macam ni. KMPH. College Matrikulasi Pahang. KMPH. Tapi tak, ini maksud dia kilometer per hour. Okey. Sama macam yang saya tulis kat atas ni. Sama. Kilometer per jam, kilometer per jam. So, kita boleh tulis dalam bentuk km per j ataupun km j kuasa negatif 1 ataupun kmph. Tapi yang mana satu saya suggest kan? Awak buat dalam bentuk yang ni. Yang saya gariskan ni. Cukup buat macam tu je. Yang lain-lain tu atas kreativiti awak sendirilah. Okey, boleh faham tak? So, kita semudah itu sahaja untuk kita faham tentang laju. Okey, macam mana soalan akan ditanya dalam peperiksaan ke, dalam soalan-soalan mungkin ujian ataupun peperiksaan akhir tahun nanti dia tanya. Okey, ada setengah soalan dia nak bagi tricky sikit. Okay, dia mungkin tak bagi awak soalan yang directly awak kena jawab. Dah tahu dah, laju ni jarak bagi masa, cari jarak, cari masa. Mungkin dah tak bagi macam tu. Okay, katakanlah kita ambil sikit soalan yang ada dalam buku awak. Katakanlah. Okey, soalan muka surat 121. Soalan muka surat. Okey, muka surat 121. Soalan 3A. Okey, 3A. Soalan 3A, dia kata sebuah kereta api bergerak daripada bandar M ke N. Okey, daripada M, dia bergerak ke N. Okey. Dengan lajunya adalah 60 km per jam. So, 60 km per jam. Okey. Dan dalam masa 1.5 jam. 1.5. Okey. So, macam mana nak jawab soalan ni? Apa soalan dia? Soalan dia, berapa jarak? Okey. Soalan dia tanya berapa jarak. Okey. Macam mana nak jawab ni? Relax bang, relax. Okey. Pertama sekali kita tengok. Yang diberi ni apa nilai ni? Yang dibagi ni nilai apa ni? Ini adalah laju. Kemudian dia bagi apa ni? Dia bagi apa? Ini adalah masa. So, kita nak cari jarak. Macam mana kita nak cari? Okey. Yang ni saya bagi tips. Tips dia mudah gila-gila. Okay. Kita buat segitiga macam ni. Korang nampak tak segitiga ni? Macam familiar. Awak dah belajar RBT dengan saya. Mesti tahu apa benda ni. Ini adalah segitiga yang dikhususkan untuk mengira. Tapi kiraan kita tak macam dalam RBT. Okay, kiraan kita ini berkenaan dengan laju. So, segitiga untuk laju ni, dia ada kaedah dia. So, yang ni kita tulis J. Yang ni kita tulis L. Yang ni kita tulis M. Okay, J ni untuk apa? J ni untuk jarak. L ni untuk apa? L ni untuk laju. M ni untuk apa? M ni untuk masa. So, kalaulah soalan tanya jarak. Okay, bila tanya jarak, apa kita kena buat? Kita tutup J ni. Tutup J. Ambil jari kita, tutup J. Okay, bila kita tutup huruf J, kita akan nampak L dengan M. So, L dengan M tu, apa kena buat? Urusan dia apa? L dengan M ni kena jarak. J dengan L kena bahagi. J dengan M kena bahagi. So, kalau kita tutup tadi huruf J, bermaksud kita kena buat apa? Kena buat apa bang? Kena darabkan laju dengan masa. Tetapi kat sini ada satu masalah. Masalah kita pada masa. Masa kita ni
1.5 jam. Okey, 1.5 jam. Macam mana? Okey. Sekarang ni perlu tukar ke tak perlu tukar? So, kalau nak tahu sama ada perlu tukar ataupun tak perlu tukar, so ianya bergantung kepada jenis soalan. Ada tak soalan minta yang pelik-pelik dalam unit apa? So, dia tak bagi tahu dalam unit apa, cumanya kat sini kita tengok kilometer per jam. Bawah ni pun dah dalam unit jam. Atas ni pun dah unit jam. So, kita tak perlu nak ubah apa-apa masa. So, kita directly ambil jarak. Jarak sama dengan laju jarak masa. Kemudian kita akan tulis laju dia adalah 60 jarak masa. Iaitu 1.5. Ambillah kalkulator. Tengok sebelah mana kita boleh kira. 60 darab 1.5. Berapa bang? Kita akan dapat 90. 90 ni unit apa? Dia nak jarak. So tengok sini jarak dia apa yang kita ada? Kilometer. So 90 kilometer. Itu je. Senang tak? Kalau dia nak jarak. Okey. Boleh nampak? Okey. Jom tengok pula soalan nombor 3C. Soalan nombor 3C. Okey, nombor 3C. Nombor 3C dia kata seekor semut bergerak 1 cm. Semut pula bergerak. Bergerak dia. Semut. Okey. Semut ni bergerak. Jaraknya adalah 1 cm. 1 cm. Laju dia bergerak adalah 2 cm per s. Jangan tak tahu pula cm per s ni apa. Dia yang tak tahu. Cikgu, cm ni apa? S ni apa? Cm ni jarak. Jarak dalam sentimeter. S ni apa pula? S ni masa, saat. Tapi ukuran ni adalah ukuran laju. Ini adalah dia punya laju. Ini adalah dia punya laju. Manakala ini adalah dia punya jarak. Sekarang kita nak kena cari apa? Nak kena cari apa dalam soalan? Dia nak tahu hitung masa yang diambil oleh semut tersebut. Berapa masa? So nak cari masa macam mana? Referlah kepada kita punya segitiga laju tadi. Tutup apa? Nak cari masa. Tutup M. So bila tutup M pakai jari kita akan nampak J dengan L saja. So atas dengan bawah kena bahagi. So cara kiranya adalah macam mana? Masa sama dengan jarak bahagi laju. So tulislah jarak. 1 bahagi 2. So kita akan dapat 0.5. 0.5. So ini masa. Dia nak masa. Tengok kat atas ni. Masa dia dalam apa? Masa dia dalam saat. Kita tulis kat sini saat. So itu saja jawapan dia. 0.5 saat. Boleh faham? Baik. Tak apa. Saya akan kongsikan dalam Telegram. Saya punya slide ni untuk bantu awak. So lepas tu. Kita nak tengok pula yang kedua. Tentang laju seragam ataupun tak seragam. Macam mana kita nak bezakan antara laju seragam dengan laju tak seragam. Saya buat perbezaan. Supaya awak betul-betul faham dan nampak. Katakanlah
Yang ni saya tulis laju seragam. Okey. Okey. Okey, yang ni laju tak seragam. Okey, macam mana nak beza dua ni? Okey. Laju seragam ni maksudnya laju seragam ni adalah laju yang sentiasa bertambah seiring dengan masa. Okey, maksudnya kalaulah tadi semut tu, okey, dia bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat. Mungkin mula-mula dia bergerak 1 cm. Kemudian dia bergerak lagi 1 cm. Okey, 1 ke 2 cm ke 3 cm sampailah ke 4 cm. Masa dia bukan statik. Masa dia sentiasa akan bertambah. Dan pertambahan tu seragam. Okey, contoh untuk laju seragam, kita akan dapat satu bentuk graf yang lebih kurang macam ni. Saya cuba buka graf dengan baik sikit. Okey. Katakanlah kita ada graf macam ni. Laju seragam ni bermaksud, okey, pergerakan dia akan jadi macam ni. Straight line. Maksudnya pertambahan, okey, pertambahan apa nama tu? Laju ataupun pertambahan jarak dia sentiasa naik gradually tu. Sentiasa meningkat. Okey, so bermaksud ini kita ada jarak lah. Okay. Kalau kita bincang pasal semut tadi kan, kat sini dia bergerak 1, lepas tu 1 cm lagi dia bergerak jadi 2, dia bergerak lagi 3 cm, dia bergerak lagi ke 4 cm, dia bergerak lagi ke 5 cm, dan pergerakan dia seiring dengan masa. Maksudnya kalau mula-mula tadi dia ambil masa 2 saat, kan, katakanlah 2 saat, lepas tu dia bergerak lagi, dia ambil masa 4 saat, ambil masa 6 saat, ambil masa 8 saat, ambil masa 10 saat, ambil masa dah lebih lah. Bukan sampai 5 je. Okay. Ini adalah laju yang seragam, dia sentiasa naik dalam keadaan yang sama. Okay. Dalam perubahan jarak yang sama dengan perubahan masa. Okay. Ini bentuk laju yang seragam. Manakala kalau laju yang tak seragam, saya boleh lukis dia bentuk dia macam ni. Okay. Sama juga. Okay. Kat sini kita ada jarak. Di sini kita ada masa. Okay. Laju tak seragam ni bentuk dia macam mana? Okay. Katakanlah mula-mula dia bergerak laju. Lepas tu dia slow sikit. Tajam bergerak. Lepas tu dia bergerak slow sikit. Okay. Lepas tu dia flat. Lepas tu dia laju. Lepas tu dia slow balik semula. Dia tak boleh turun bawah. Dia tak boleh turun bawah macam ni. Tak boleh. Kalau turun bawah tu dia akan jadi lain. Okay. Dia maksud dia lain. Okay. Dia slow. Dia pecut balik. Dia landai balik semula. Dia pecut balik semula. Okay. So ini bentuk graf yang kita sebut dia tidak seragam. Okay. Apa maksud tak seragam ni? Okay. Keadaan tu berubah pada jarak dan masa yang berlainan. Katakanlah kat sini ada satu masa. Kat sini ada satu masa lagi. Kat sini ada satu masa. Ada satu masa. Ada satu masa lagi. So perhatikan. Kalaulah saya lukis poin tertentu. Okay, pada poin-poin tertentu dekat sini. Okay. Pada poin-poin tertentu ni, jarak
yang diambil mungkin sangat-sangat berbeza dengan masa. Contoh kat sini, kalau kat sini kita ada masa 2. Kat sini kita ada 4. Kat sini kita ada 6. Kat sini kita ada 8. Kat sini kita ada 10. So kalau saya lukis kat sini lagi, kat sini lagi, kat sini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bermaksud, pergerakan jarak saya, dia tak teratur dengan masa tau. Masa sentiasa bergerak, tapi kadang-kadang jarak tu pergi terus kedua. Ni, contoh macam kat sini kan. Tengok ni, tengok ni. Jarak saya pergi jauh. Masa yang dia ambil 2 saat. Katakanlah Tapi, waktu saya bergerak daripada 2 ke 4 ni, tengok. Jarak yang saya ambil hanyalah 1 saja. Sedangkan yang ni, saya ambil jarak ni adalah 2. Masa jarak dia 2 ke 4, masa yang jarak yang saya ambil hanyalah 1 saja. So, nampak perbezaan ataupun perubahan jarak tu tak seragam. So, ini perbezaan yang paling jelas di antara laju seragam dengan laju yang tak seragam. So, kalau laju seragam ni senang kata kalau nak sebutnya, lajunya sama je. Jaraklah berubahlah jarak macam mana pun, berubahlah masa macam mana pun, ataupun mungkin kenderaan yang berlainan ataupun orang yang berlainan, bila kata lajunya adalah sama, maka itu kita sebut dia laju yang seragam. Dan bila berubah laju tu, mungkin kejap perlahan, mungkin kejap laju, perlahan balik semula, laju balik semula, tiba-tiba memecut. Yang tu kita panggil dia laju tidak seragam. Saya harap awak nampaklah perbezaan tu. Macam mana saya nak terjemahkan ni dalam bentuk yang lebih kata ada datanya. Kalau kita refer pada soalan di muka surat 121. 121 sama-sama tengok. Soalan nombor 4. Isikan tempat kosong berdasarkan situasi berikut. Pergerakan sebuah bas. Ini kita tengok saja dulu. Kita tengok saja dulu. Kata bas tu bergerak daripada 0 ke 4 km 10 minit. Kemudian dia bergerak ke 6 km, masanya 10 minit. Jarak dekat tapi masa sama. 1 km dia bergerak lagi pun ambil masa yang sama. Bergerak lagi 3 km ke 10 km tu pun masa yang sama. Jadi kat sini kita akan nampak laju yang tidak seragam pada pergerakan bas. So graf itu adalah graf tidak seragam. Kerana apa? Perubahan jarak itu berbeza dengan selang masa yang sama. Selang masa yang sama tapi jarak berbeza. Ataupun dia mungkin boleh jadi jarak yang sama tapi masa yang berbeza. Pun kita panggil dia laju yang tidak seragam. Dan kelajuan bas itu adalah tidak seragam. Boleh faham? Kemudian seterusnya kita ada pergerakan semut. Masa semut ni bergerak 5, 10, 15, 20, 25. So peningkatannya seragam. Masa jarak pula 2, 4, 6, 8, 10 pun pertambahan yang seragam ataupun perubahan yang sama pada jarak tu 2, 2, 2, 2. So akan menghasilkan satu bentuk graf yang begitu. So tadi saya dah tunjuk, ini adalah contoh graf yang lajunya seragam. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat? Semut bergerak dengan perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Jarak yang sama. So dia berubah jarak 2 meter. Kemudian dalam selang masa yang sama, iaitu 5 saat. So maka kelajuan semut itu kita panggil dia kelajuan seragam. Baik. So sebelum kita tutup, apa kata kita tengok case study. Case study-nya macam mana untuk case laju seragam ataupun tidak ni. Jom kita tengok soalan nombor 5A.
Okey, soalan nombor 5A di muka surat 122. Okey, SMS 122. Okey, baik. Sebuah bot laju bergerak 225. Okey, ada bot bergerak pada 1.5 jam yang pertama. 1.5 jam yang pertama, dia bergerak sejauh 225 kilometer. Okey, kemudian 75 kilometer pada setengah jam yang berikutnya. Okey, bermaksud dia bergerak 75 kilometer pada setengah jam, iaitu 30 minit. Ataupun kita boleh sebut dia 0.5 jam. Okey, yang ni kita terjemah sendirilah. Yang jam tu. Okey, baik. So, apa nak jawab macam mana ni? Okay. So, nak tentukan sama ada laju bot ni seragam ataupun tidak. So, kita tadi saya dah sebut. Nak tentukan dia seragam ataupun tidak, dia mesti bergerak pada kelajuan yang sama. So, mula-mula ni kita kena kira laju dia berapa. Okay. Laju A ni berapa? Yang pertama. Kemudian kira pula laju yang kedua ni, laju B. Okay. Maksudnya kalau lah lajunya sama, maka kelajuan bot tersebut adalah seragam. Okay. So nak kira laju. Laju adalah jarak bagi masa. So, kita kira lah laju A sama dengan 225 bahagi 1.5. So, berapa kita akan dapat? Kalau bahagi, kita akan dapat 150 unit tadi apa? Kilometer per jam. Okay, kilometer per jam. Okay, ini laju A. Tengok pula laju B. So, 75 jarak dia bahagi dengan masa 30 minit. Okay, disebabkan sebelah ni kita pakai jam, kita ambil yang ni. Okay, ambil yang jam ni. Jangan ambil yang lain pula. Jangan ambil minit. Ini payah kira. Banyak lagi soal ni. Okay, ambil jam ni juga. 0.5. So, kita bahagi dengan 0.5. Apa kita dapat? Okay, bila bahagi dengan 0.5, kita akan dapat jawapannya 150 kilometer, unit dia kilometer per jam. Okey. Nampak tak? Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Disebabkan laju awal bot tersebut sama dengan laju yang kedua bot tersebut, maka kita boleh buat kesimpulan, iaitu maka laju bot adalah seragam. Okey, laju bot adalah seragam. Okey, seragam. Okey, itu je. Senang tak? Senang ke susah? Okey, itu je beza. Kalau nak tahu dia seragam ataupun tidak, laju sama seragam. Laju tak sama, tak seragam. Okey, so harap mendapat bantu awak lah memahami tentang apakah maksud laju yang sebenar. So, laju ni adalah jarak bahagi masa. Kadar perubahan jarak bahagi dengan masa. Okay. Ingat segitiga yang saya buat tadi. J per L darab M. Okay. Kena saya tulis lah. Okay. So, untuk itu ada tugasan untuk awak. Okay. Ada tugasan. Macam biasalah dekat hujung-hujung. Ini mesti ada tugasan bang. Kan? Tugasan. Okay. Baik. Ada latihan untuk awak. Ada latihan. So, latihannya apa? Muka surat berapa? Okey, senang je. Settlekan muka surat 120. Okey, sehingga muka surat 122. Okey, muka surat 120 sehingga muka surat 122. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, so saya harap awak berhati dengan apa yang saya terangkan hari ini. So, tell me and I forget, teach me and I may remember.
involve me and I learn. So, untuk awak renung-renung kan, nak belajar, tolong sertai. Jangan lupa, kalau tak ingat, tolong bertanya. Libatkan diri dalam kita punya PDPR. So, kalau ada kerja, tolong buat supaya awak boleh belajar dengan baik. Okey, itu saja untuk kali ini. Kita akan jumpa pada sesi pada minggu hadapan. Selepas cuti nanti, harap awak dapat belajar dengan baik. Itu saja daripada saya. Stay safe at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.